Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar pagi ini? Kita berada lagi sekali dan siaran Fitness Kolbu siri yang ke-11, insya-Allah. Bersama-sama dengan saya berada di satu tempat. Saya ride pagi ini hari. Tu berpakaian macam ni baju ride motor. Alhamdulillah, minta maaf hari ni hari tak berkopiah. Sebab tak pakai lah, bawa motor kan. Jadi terus saja live saya hari ni hari. Sebelum itu suara okey? Suara audio respon okey tidak? Sebelum kita syarahkan kita punya program kita ataupun kuliah kita santai kita pada pagi yang penuh barakah ni dalam Fitness Kolbu kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya-Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan pada Allah SWT. Nah, alhamdulillah. Jadi pada yang ada motor tu ride, ni baju ni saya beli dengan sahabat saya tadi. Saya ambil di Shah Alam. Alhamdulillah. Ni baju safety ni, baju safety. Kita nak ride naik motor, kita safety first. Baik. Alhamdulillah clear, semua clear okey. Alhamdulillah, kalau semua clear syukur alhamdulillah. Tuan Haji saya nak lain macam itulah baju ni lain macam, nak buka dah pakai. Tak pergi kita pakailah, tak apalah, insya-Allah. Jadi pakai ada tujuan. Pakai ada tujuan, insya-Allah kita pakai sebab saya naik motor. Kita ride pagi ni, saya ride motor ini lagi. Kuliah naik motor. Malam ni pun saya ride ke Nilai, Surau Mahabbah tak silap. Siapa yang ada motor, bolehlah join saya pukul 6.30 di RNR Dengkil. Siapa yang nak follow RNR Dengkil, insya-Allah khair. Baik, bantu sebarkan dulu, subhanallah. Subhanallah, bantu sebarkan dulu sebelum kita teruskan. Dan salam 10 Muharram. Alhamdulillah kepada yang berpuasa hari ini, doa yang baik-baik, doakan saya, doakan dakwah ini berkekalan, doakan semua sahabat-sahabat kita semua, insya-Allah. Doakan muslimin muslimat semuanya, insya-Allah. Doa yang berpuasa, orang berpuasa ini tidak ditolak oleh Allah SWT. Antara doa yang tidak ditolak adalah doa di saat berpuasa. Masya-Allah. Tak naik notification ada yang tak naik, subhanallah, saya pun tak tahu kenapa. Jadi bantu sahabat-sahabat kita, tag kawan-kawan kita, tag sahabat-sahabat kita, tag sahabat-sahabat kita. Yang mana yang masih belum ni, malam besok 3 bulan besok kat mana di malam besok saya di USJ 4 Masjid An-Nur, USJ 4, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang dah bersiaran. Terima kasih. Alhamdulillah, dan selamat berpuasa, selamat beribadah. Jaga niat ya, jaga amalnya. Kerana Nabi kata, mafhum hadis, ramai yang berpuasa tetapi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Ramai yang solat tapi dapat hanya penat saja.
Kerana apa? Kerana tujuannya tidak jelas. Sama lah dengan topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini, insya-Allah, tentang sebuah jaminan. Bab ini yang kita kena tekankan dalam video yang sahabat saya tu, Akhi Firdaus, tolong uploadkan. Untuk pengetahuan semua, video-video pendek-pendek saya tu, saudara Akhi Firdaus, untuk di page personal lah, saudara Akhi Firdaus yang berperanan untuk uploadkan video-video tu. Dan video terbaru yang saya upload, yang diuploadkan itu adalah tentang jaminan simpanan, simpanan untuk jaminan masa depan haram. Jadi pagi ni saya akan kupas tajuk ni tentang sebuah jaminan. Jaminan ni jangan salah letak. Jangan salah letak. Apabila kita meletakkan satu jaminan pada tempat yang tidak jelas, gharar dia panggil, tidak jelas. Apatah lagi jaminan yang melibatkan perihal rezeki, jaminan yang melibatkan perihal nyawa, jaminan yang melibatkan perihal kuasa, jaminan-jaminan erti kata lain, jaminan yang melibatkan sifat-sifat yang sebenarnya tidak ada pada manusia. Jaminan itu yang tidak ada pada makhluk. Maka bila letak jaminan pada tempat yang tiada ada pada makhluk, maka itu ada satu kezaliman yang nyata. Zalim tidak meletakkan suatu pada tempatnya. Apabila kita tidak meletakkan suatu pada tempatnya, salah perletakan, maka berlakulah kezaliman. Bila berlaku kezaliman, maka berlakulah kehancuran. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih yang dah bersiaran. Yalah komputer lain macam pagi ni, memang kita untuk fitnah kolbu ni kita cuba buat kelainan demi kelainan. Yang penting jangan nampak pelik sudah. Allahu akbar. Baik, jadi beberapa ayat yang saya akan bacakan. Kalau hibah tu boleh ke ustaz atau depend on niat. Tengok balik Puan Anis. Dengar balik apa yang saya katakan, saya syarahkan. Itu jadi masalah. Apabila kita tidak faham tentang usul, bila usul kita tidak jelas, maka persoalan timbul akan timbul persoalan pada pelaksanaan. Kenapa boleh tanya balik, hibah okey ke ustaz? Takaful okey ke ustaz? Simpanan ni okey ke ustaz? Sebab apa? Timbullah insurans okey ke ustaz? Lagi apa? Unit trust okey ke ustaz? Lagi tanya apa lagi? Simpanan emas okey ke ustaz? Apa lagi? Sebab apa persoalan tu timbul? Sebab usul tidak jelas. Jawab. Persoalan itu timbul kerana usul tidak jelas. Nampak? Ni yang nak tahu, ya, jaminan. Tengok pada tajuk. Ini yang kita nak bincangkan, letak jaminan pada makhluk. Ini persoalan SB okey ke, apa takaful okey ke, insurans okey ke, apa semua benda kita tanya okey ke tidak. Pertama kita bahas dari sudut usul dulu, asas dulu. Saya tak nak bahas dari fikih. Fikihnya akan ada yang mahir. Dia panggil syariah compliant. Dalam bab hukum, kalau kita bab hukum, itu berbicara soal harus, wajib, haram, sunat, kan? 5 hukum mubah. Baik, tapi dalam bab usul, dia pergi pada halal dan haram saja, usul. Halal dan haram. Jadi kita pergi pada tajuk utama dulu. Baik, salah letak jaminan masa depan. Kita take note, dengar baik-baik. Asas, usul itu asas. Asas. Asalnya. Okey. Baik, pertama kita berbicara soal usul tu macam mana ustaz? Ialah asas. Asas kepada perbincangan. Asal. Contoh asas agama, usuluddin. Asas agama apa? Akidah. Asas agama itu adalah akidah, kepercayaan, keyakinan. Okey, baik. Bila asas agama, kepercayaan, keyakinan, maka yang nak dijaga yang utama itu adalah asasnya. Keyakinan, kepercayaan. Malah kepercayaan dan keyakinan dia masih berbicara dua perkara yang berbeza. Sebab apa? Sebab kepercayaan
itu masih letak pada situasi. Sebab tu kepercayaan masih boleh berubah. Tapi keyakinan dah duduk pada kebenaran, yakin. Keyakinan itu duduk kepada kebenaran, keyakinan, yakin dia. Sebab tu jangan salah yakin. Sebab keyakinan ni membawa kepada kebenaran. Baik. Jadi sebenarnya Imam mata Allah SWT bila kata tentang masa depan, dalam konsep iman, dia ada berbicara soal qada dan qadar. Ketentuan dan ketetapan. Bila sebut perkaranya gaib, masa depan ni gaib tidak? Gaib kan? Masa depan ni nampak ke tidak? Tidak. Baik, bila tak nampak, gaib, maka letakkan pada asas keyakinan yang benar. Apa asas keyakinan yang benar? Iman. Bukannya benda. Contoh, kita cerita masa depan tentang apa? Masa depan kita tentang rezeki. Rezeki nampak ke tidak? Rezeki tak nampak. Nah, rezeki kalau tak nampak, maka jangan letak pada zahir, jangan letak pada benda sebab tak nampak. Jadi sebab itu kena letakkan kembali kepada perbincangan yang setara dengannya. Apa dia? Keimanan lah. Iman kan tak nampak, gaib. Bila iman itu gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, wa yuqimuna shalah. Bila kita berbicara soal benda yang tak nampak, bila tentang rezeki, tentang masa depan, maka masa depan ni perbincangannya perkara yang gaib. Jadi jangan jadikan zahir penentunya gaib. Jangan jadikan benda yang zahir penentu pada yang gaib. Contoh, jangan jadikan ubat penentu sihat. Faham? Ubat itu zahir kan? Ubat itu zahir. Ini penting ni ilmu ni. Ini ilmu asas. Ramai duk cerita bab saving, bab duit, bab macam-macam lah. Tapi tengok gaya, kita tengok pun tahu dah. Kalau dia tumpu sangat benda tu, maknanya dia dah percaya kat sebetul, dan malah dia dah yakin dengan perkara tu. Sebab tu dia beria-ria buat. Nanti kita ciri orang yang salah letak keyakinan ni macam mana. Contoh, ubat. Ubat tu benda zahir. Sihat benda gaib. Boleh tak ubat penentu sihat? Jadi saya mudahkan perbincangan. Kalau malam kelas saya buat secara ilmiah, bertulis. Ini saya tanya. Saya tanya dalam fikiran. Ubat. Zahir. Sekarang ni jawab dulu. Puan Yati, jawab dulu soalan ni. Jangan tanya soalan yang tu. Jawab tu. Tak boleh lah. Jadi sekarang ni, duit itu zahir ke? Zahir. Masa depan, gaib ke? Jaminan susah, gaib kan? Senang, gaib kan? Boleh tak kita letakkan duit penentu senang? Duit penyebab susah. Boleh ke? Tak boleh lah. Sebab susah senang tu asbab kepada takdir Allah. Takdir lah, terimalah susah. Terimalah senang. Kalau duit penentu senang, tak payah solat lah, tak payah doa, tak payah. Buat lah. Sebab tu kena faham. Sebab tu ramai, bila kita makin ditambah, makin dicari duit, makin buat, makin tak selesai. Kufur lah statement tu Puan Sakinah. Ada tanya saya, Ustaz, saya buat ni sebab nanti apa-apa suami mati nanti. Saya tanya, confirm mati dah? Siapa mati dulu? Saya cakap. Nah, silap-silap Puan mati dulu. Nah, begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ini saya pegang buku amalan. Ini sanad daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamu. Saya dapat ni buku amalan ni. Saya ada amalan ni, saya nak sharekan daripada ayat-ayat ni. Dia panggil ayat munjiat, ayat penyelamat, ayat jaminan.
Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allah izinkan sempat mengambil amalan ijazah ni. Ijazah amalan kendiri, amalan ni, ini ijazah amal. Ni daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Cuma saya tak expand pergi menjadi perawat. Kan? Kita buat secara ialah mana yang memerlukan saja kan. Kalau saya fokus perawat kan, tak ceramah pula. Okey. Baik, kena faham asas. Jadi, sama juga macam makan. Makan zuhir kan? Makan zuhir. Kenyang gaib tidak? Kenyang gaib. Jadi boleh ke makan itu penentu kenyang? Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Sebab kenyang bukan disebabkan oleh makan. Kenyang itu mesti daripada gaib juga. Allah. Clear. Contoh sekarang kita puasa. Siapa yang puasa alhamdulillah. Tak makan pun okey je. Kenyang je. Lapar lah sikit. Adat lah lapar. Tapi yang penentu kenyang bukan sebab makan. Jadi kena faham. Sebab tu biasa orang online bercakap, lepas tu nak lakukan produk. Macam contoh, minta maaf cakap, saya cakap takaful ke, hibah ke, simpanan-simpanan yang berbentuk kepada simpanan. Saya tak ada masalah. Islam tak ada masalah dengan perkara itu. Apatah lagi kalau sumbernya, kaedahnya patuh syariah. Itu tanya dari segi persentage. Tanya orang yang arif bab hukum makam ni. Jangan ada ghara tak jelas. Jangan ada unsur penganiayaan. Contoh simpan-simpan. Tiba-tiba yang menyimpan itu dizalimi. Yang orang itu dapat untung lebih. Sebab kita simpan, dia buat profit. Dia buat profit. Adakah profit tu sama dapat kat kita? Benda-benda tu kena clear kan. Teknikal. Fikihnya. Tapi dalam konsep asas, kita tak nak simpanan kita itu, hibah kita itu, mengambil alih keyakinan kita. Penjual-penjual ini kena faham. Jangan sebut nanti kamu mati, nanti susah. Nanti kamu sakit, nanti susah. Kamu kena ada duit. Kamu ada insurans takaful. Nanti kalau masuk hospital susah, tak ada duit. Ya ke? Janganlah buat benda yang mana tidak ada asas. Kadang nak melakukan ada intention. Nak melakukan produk. Nak melariskan jualan. Jangan guna asas. Ini kepada mukmin niaga. Siapa yang berniaga, anda kena hadis mina ini. Betulkan balik percakapan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, banyak bagi ayat-ayat bikin bimbang. Faham tak? Sembang bikin bimbang. Nanti kamu matilah. Nanti kamu sakitlah. Tak ada duit, susah. Kena ada begini. Dia cerita bab masa depan. Tiba-tiba nak tentukan sekarang. Belum tentu. Kalau nak pengurusan tak ada masalah. Sebab tu belajar buat ayat, belajar. Nampak? Bukan insurans yang kita marah. Kita tak marah insurans. Takaful tak marah, hibah tak marah, unit trust pun kita tak marah. Tapi cara cakap tu kita marah. Untuk buat satu kerisauan, satu urgensi, satu provokasi, kata-kata yang membimbangkan, kata-kata yang meragukan, yang menyebabkan kita keyakinan kita, menyebabkan kita bersandar kepada perkara itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham? Kena jelas perkara ni. Ya, syirik khafi apabila kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila kita meletakkan manfaat dan mudarat pada selain Allah. Ini kata sifat tadi. Sifat yang tidak ada pada makhluk. Contoh manfaat, mudarat tidak ada pada makhluk. Jangan letak pada makhluk. Oh, kamu tak ada duit nanti mudarat. Jangan letak pada makhluk tak ada duit mudarat. Tak ada duit je lah. Tak ada duit tak boleh bayar kereta. Habis cerita. Kena tarik. Tarik lah. Dah tak ada duit tak boleh bayar. Itu saja. Bukan mana tak boleh makan. Kejap lagi ada orang belanja makan. Betul tak? Untuk takaful. Contoh bagilah. Anda nak menguruskan duit anda. Untuk supaya pengurusan masa depan anda tersusun dengan baik. Susunlah dengan baik. Allah suruh urus harta, susun. Bukannya jamin. Mengaji. Kalau saya cerita ni, bayar banyak sikit. Orang tak apa.
Masuk kelas bayar. Ni kan masuk kelas bayar puluh-puluh ribu, belas-belas ribu untuk kelas buat ni dia. Gelar nak buat ayat untuk ni, tak nak belajar. Consider macam dah pandai cari duit. Sebab tu makin cari duit, makin ada duit, makin huru-hara dibuatnya. Kata-kata yang membimbangkan. Ini contoh Ini berlaku dekat saya sendiri. Ini pengalaman kebenaran. Setakat hari ni, Allah tak takdirkan saya ambil takaful medical card. Belum lagi. Belum lagi. Bukan tak nak belum lagi. Nak jadi cerita anak saya yang nombor 4. Nombor 3, nombor 4 pula, nombor 3. Yang saya cerita yang terbelah dahi tu. Terbelah dahi kena jahit 6 jahit. Nampak? Sebelum tu orang kata kena ada kereta sendiri supaya emergency. Kereta tak ada kat rumah. Kat rumah tak ada kereta. Kereta tak ada. Duit simpanan pun tak ada. Saya tak ada buat reserve duit tak ada simpanan. Memang tak ada pun nak simpan. Bukan nak simpan, tak ada. Dah tak ada nak simpan. Semua dah pakai. Kadang-kadang short lagi ada. Okey. Jadi nak jadi cerita, Allah takdir anak saya kena. Duit tak ada. Pergi semua tempat, pergi spesialis, semua tanya kena ada 10,000. Kena ada 10,000. Itu pun belum tentu boleh buat. Allah takdirkan spesialis tak boleh buat. Spesialis swasta tak boleh buat. Lala sekali saya pergi klinik kerajaan, hospital kerajaan Shah Alam, Seksyen 7. Ramai orang condemn, bukan ramai lah. Setengah orang dia pandang, alah, sekarang kerajaan payah. Mentality. Saya bismillah tawakal ta'ala Allah. Pergi, uruskan, bayar RM1 je. RM1 je. Yang melibatkan kau belah-belah ribu tu bayar RM1 je. Kena masuk malam, pagi besok keluar dah. Dan itu memang doktor pakar je boleh buat. Doktor swasta semua tolak. Dia tak mahu sebab kena ke otak. Bila kena ke otak sampai tempurung kepala, bukan otak lah, kena tempurung kepala. Doktor tak nak buat. Doktor takut. Jadi nak tak nak kena hantar hospital hospital government. Government ada authority. Dan akhirnya saya tak perlu keluar duit. Dan waktu tu fikir juga, macam mana ni nak kena cari duit ni. Duit tak ada. Memang saya tak ada untuk simpan banyak-banyak gitu, mana ada duit. Kita semua pakai, duit kita semua pakai. Jadi tak pelik pun kalau tak ada duit ni. Yang penting pakai, bukan simpan. Dengan kuasa RM1. Kenapa sebenarnya buat? Tergantuk. Anak saya tergantuk kat dinding. Dia main waktu tu malam ni, tak ada Allah. Dinding tu pula bukannya ada tajam pun. Dia tergantuk. Terbelah ni dia punya ni. Nampak tempurung ni. Kena 6 jahitan anak saya. Jadi daripada situ saya lebih yakin. Saya lebih yakin dengan Allah. Bukan dengan duit yang membantu anak saya selamat daripada tu. Bukan kena ada emergency. Kena ada apa? Kenapa tak nak kena ada Allah? Ya. Waktu tu doktor cakap, spesialis datang. Waktu tu cakap, anak tuan katanya kalau muntah, kena tahan katanya. Tapi Allah Maha Kuasa. Tak ada muntah, tak ada efek. Syukur Alhamdulillah. Waktu tu hari Jumaat. Saya cakap niat, ya Allah aku nak pergi Jumaat. Dan hari tu Allah tunjukkan saya tak ada kuliah Jumaat. Tak ada. Biasa setiap minggu saya ada tazkirah Jumaat dengan khatib. Hari tu minggu keempat. Tak ada. Macam inilah ini hari. Ini hari Sabtu semalam. Nampak Allah tunjukkan. Jadi jangan letak. Samalah saya, ramai orang. Jangan buat statement macam tu. Mentaliti cuba ubah. Ramai orang, memanglah ramai orang. Orang sakit ramai, Azan. Ingat boleh beli dengan duit ke? Nak cepat, duit. Kalau ada duit pun, kalau Allah kata, aku susahkan kau. Saya pernah jumpa orang yang urusan dia punya duit untuk pengurusan kesakitan dia, RM1 juta. Sama juga. Susah hati juga. Nampak? Saya ramai juga itu hari. Puan Sakinah, ramai orang waktu tu. Sana menangis, sini menangis. Tapi mintalah Allah mudahkan. Solat ajak 2 rakaat. Doalah ke Allah. Ini nak kena minta doktor cepatkan lah. Nak minta kena ada duit lah.
Kenapa kita tak nak libatkan Allah? Kita panik. Kita cepat nak tengok keadaan itu yang menentukan. Keadaan yang menjamin masa depan. Salah. Benda-benda yang gaib, letaklah pada gaib Allah. Kita buatlah kerja kita sekadarnya. Janganlah kita underestimate kerajaan dia, hospital kerajaan dia tak boleh pakai. Kita meremehkan nikmat Allah. Kerajaan, walaupun bayar RM1, beratur je lah, apa masalah. Nak layanan istimewa, sibuk kita nak cari duit dia kerja. Konon-konon nak dapatkan layanan yang terbaik. Confirm ke dapat layanan terbaik? Silap-silap orang ambil kesempatan atas kita. Macam saya kena itu hari lah. Ada medical card cik, belum tengok lagi, kena RM10,000. Belum apa-apa RM10,000 dah. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Ustaz ni, apa khabar? Sihat Ustaz Kita suka meremehkan, ala free. Ni kerajaan. Mentaliti tak yakin dengan qada dan qadar. Mentaliti kita, dan ini soal iman. Soal iman. Baik. Okay, caranya adalah macam mana tu? Caranya, bila kata nak serahkan urusan, macam puan apa ni, Allah nama Florita. Nama Puaita. Letakkan sifat yang wajib, sifat yang mana pada Allah. Letakkan macam contoh sifat gaib ni pada Allah. Urusan kita bagi tahu, urusan yang gaib pada Allah. Kita uruskan yang zahir. Uruskan yang zahir. Kalau perlu pergi hospital, Zahir, uruskan zahir. Ada duit, uruskan duit. Uruskan sekadar mana sampai kita boleh uruskan. Jangan sampai duit yang menguruskan kita. Jangan sampai duit yang menguruskan kita. Tu take note. Kita uruskan duit. Jangan duit yang uruskan kita. Kita uruskan kesihatan. Jangan kesihatan yang uruskan kita. Ubat yang uruskan kita. Kita uruskan ubat. Jadi cara kita nak menguruskan, uruskan keyakinan kita dahulu. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang zahir pun tak terurus. Benar Ustaz. Mantap. Kita konflik dengan yang zahir. Apatah lagi Ustaz mahir dalam orang yang berhadapan dengan penyakit kan. Gaib ni kan. Kadang-kadang dia letakkan bahawa kena ada 5, kena ada ubat ini, kena ada gitu baru dia ada yakin. Salah. Dia kena ada kefahaman dia. Kita yang uruskan ubat, kita yang uruskan duit. Jangan duit yang uruskan kita. Sebab dia tak faham lah tu Puan Juliana. Dia tak faham. Bila tak ada kefahaman, tak ada lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak jelas Kita uruskan kehidupan. Makam khalifah itu menguruskan kehidupan. Baik, sekarang ni macam mana nak uruskan kehidupan kalau kita punya keyakinan kita tidak terurus? Uruskan keyakinan pula. Dengan apa? Dengan keimanan lah. Baik, sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekarang jelas kenapa kata haram, salah letak jaminan. Jangan, hati-hati. Baik. Dalam ayat surah Al-Hud ayat 56. Saya akan baca satu-satu. Surah Taubah dulu saya akan baca. Surah Taubah ayat 51. Kata Allah Ta'ala,
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Pelindung ya. Maka pelindung atau penjamin hanya Allah. Tawakal hanya pada Allah. Tawakal maknanya apa? Menyerahkan urusan jaminan, perlindungan, kesihatan, rezeki, kuat, cantik, sayang itu pada Allah. Selebihnya pada kita. Kita apa? Uruskan saja. Surah At-Taubah ayat 51 tadi. Seterusnya Surah Yunus ayat 107. Yunus ayat 107. Yang saya listkan ini dipanggil ayat munjiat. Ayat penyelamat. Dalam maknanya banyak bercerita tentang kekuasaan Allah. Surah Yunus ayat 107. Wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Nampak? Wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Melainkan Dia. Dan jika Allah mengkehendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nampak? 107. Yang tadi seterusnya surah Al-Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiada suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6. Allah jamin rezeki. Okay. Surah Al-Hud ayat 56. Surah Al-Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu pun makhluk bergerak, yakni bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubun, menguasai secara penuh. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Nampak? Dan surah ayat yang seterusnya, surah Al-Ankabut ayat 60. Surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu ada antara ayat-ayat dipanggil munjiat. 1, 2, 3, 4, 5. Surah Taubah ayat 51, surah Yunus ayat 107, surah Hud ayat 6, surah Hud ayat 56, surah Al-Ankabut ayat 60. Itu antaranya. Ada beberapa lagi yang saya tak sebut di sini. Itu antaranya. Baik, sekarang ni cuba perhati ayat-ayat tadi. Cuba susunkan. Cuba tengok apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Yang pertama, kesimpulan dia adalah ni, yakin dengan Allah.
berusahalah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Allah lah sumber rezeki. Berusahalah menyimpan duit. Nak juga nyimpan duit. Nyimpanlah. Tapi simpanlah dengan ilmu. Simpanlah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Bila dengan nafsu, dia simpan kerana ketakutan. Takut tak cukup rezeki. Salah. Itu batil. Simpan untuk tujuan tertentu, tak apa. Simpan untuk pembelajaran, simpanlah. Tapi biasanya, kalau kita tak sebut perkara ni, kita akan lebih untuk simpan. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kita akan lebih kepada nak duit banyak. Itu lumrah manusia. Kempen lah macam mana, bisnes lah macam mana, saham lah macam mana, last sekali nak duit banyak. Ceritalah nak sedekah banyak. Tak. Allah kata kamu akan nak duit banyak sebenarnya. Sebab apa? Dengan duit banyak menjamin hidup kamu. Last sekali pergi kat situ. Last sekali, boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya, kaya dah ada sebelum ada duit dah. Lambat itu ni. Orang yang tak guna iman, lambat dalam pengurusan hidup dia. Jadi tak ada timbul apa soalan. Hibah boleh ke tidak? Takaful boleh ke tidak? Semua tu tak boleh kalau kita tak yakin dengan Allah. Semua jadi batil. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, uruslah duit itu. Tapi biasa orang yakin dengan Allah, dia tidak sibuk nak menyimpan benda yang tak perlu. Tak perlu simpan kalau tiada tujuan. Ni tak ada tujuan nak simpan. Simpan untuk apa? Takut susah. Takut miskin. Semua benda dia takutnya. Takut suami kahwin lagi. Takut suami mati. Itu je lah. Last sekali dia mati dulu. Dia mati dulu, suami innalillah dulu. Innalillah. Kemudian alhamdulillah. Bila takut, dia akan jadi bergaduh. Bila takut kepada makhluk, dia akan jadi bergaduh. Takut suami kahwin lagi, bergaduh. Takut miskin, bergaduh. Takut tak ada duit, bergaduh. Takut pada makhluk, bergaduh. Tak cari buatlah. Nampak tak? Ketakutan yang tiada asas. Betul Tuan Syafiq. Nak hidup duit banyak. Nak hidup terjamin. Nak kerja senang. Supaya ada pangkat, hidup terjamin. Takut hantu. Tambah lagi Ustaz ni, takut hantu. Tapi hantu dah tak takut dah. Takut kalau suami isteri tahu kita nak kahwin lagi. Tak perlu sibuk nak istiar harta sebab harta pun tak ada. Betul Cikgu Maya. Nampak? Tengok apa benda yang kita bimbangkan pasti akan jadi pergaduhan. Bimbang giliran tak cukup, bergaduh. Bimbang apa saja kebimbangan pada perkara gaib pasti bergaduh. Cuba perhati. Sama juga dengan isteri yang nak kerja. Takut susah, takut tak cukup rezeki. Ini semua batil, syirik. Mentaliti wanita berharta. Ini satu lagi saya cerita. Dunia ni sifat dia masyhur. Dunia ni nakkan kemasyhuran. Perempuan sifatnya nakkan perhatian. Orang perempuan ni adalah perhatian. Dia tak, sebab tu ada yang cakap, Ustaz saya dah berpudar, dah pakai pun, orang jalan pun orang ngurat saya lagi. Dia macam dia perasan kan? Macam dia perasan, cantik juga aku ni. Tak, perempuan memang hubbu syahwat. Perempuan ni, dia tutup lituk pun, memang orang akan tengok. Apatah lagi yang do tibing, kontang kanting tu kan. Lagilah orang tengok. Perempuan perhatian. Dunia kemasyhuran. Bayangkan, dua-dua ni ada. Dunia dan perempuan digabungkan. Perhatian dan kemasyhuran.
habis. Memang tak nampak Allah punya lah. Sebab tu lah tak kisahlah bidang dakwah pun. Kalau bidang dakwah, kalau perempuan berdakwah, jadi perhatian juga. Walaupun lah perempuan tu betulkan niat, perempuan perhatian. Orang tenung muka dia. Nice. Manis muka ustazah ni, nice. Habislah kalau orang dah kata nice. Janganlah nak salahkan orang yang menengok tu pula. Dah perhatian duduk depan. Duduk depan tu kan perhatian. Macam saya ni, berapa pandang ni. Ini kira sikit baru ni. Tapi Alhamdulillah lah Allah bagi 240 lebih ni. Syukur Alhamdulillah. Ada orang sampai 2000 lebih view. Semua duk tumpu dia. Tiap masa tengok mulut, tengok hidung, tengok mata. Perhatian. Orang perempuan memang nakkan perhatian walaupun dia tak make up. Saya tak make up ustaz. Tabarus tak boleh. Masalahnya dia tu perhatian dah. Isteri minta cerai. Ustaz, ada sahabat dia uji isteri minta cerai. Isteri minta cerai, dia boleh minta. Biarlah dia minta. Dia kasih sayang ni ada pada suami. Suami kasih sayang kena ada pada Allah. Yang penting suami sayang isteri. Isteri memang akan benci suami kalau tak kena gaya. Tapi kalau suami ada kasih sayang dengan Allah, dia boleh menyayangi isteri yang membenci dia. Sama dengan isteri pun. Isteri ketika kasih sayang dia itu sudah diletakkan pada suaminya, yang mana suaminya itu sudah kembalikan pada Allah, maka amanlah rumah tangga. Tapi kalau suami dia tidak ada Allah, tapi dia masih ada lagi jalan untuk kembalikan kasih sayang terus kepada Allah. Jadi tak ada isu. Isunya adalah kita ada tidak kasih sayang itu. Kalau tak ada, itu baru jadi isu besar. Kalau perempuan tadi, isteri minta cerai itu, dia dah tak ada kasih sayang. Sebab tu dia minta cerai. Dia dah jumpa kasih sayang baru, ataupun dia jumpa kasih sayang kat tempat-tempat lain. Tapi tergantung kepada suami itu. Dan pahala sabar menyayangi orang yang membenci dia. Ini susah orang nak buat. Kalau ada peluang buat macam ni, silakan buat. Anda berada di jalan para nabi, para aulia. Kita biasa sayang dengan orang yang sayang kita. Susah nak sayang dengan orang yang benci kita. Jadi mana-mana suami nak buat isteri benci dia, kahwin lagi. Bila isteri benci, sayang dia. Jangan ceraikan dia, jangan buat zalim kat dia, sayang dia. Kalau sayang isteri yang menyayangi, saling sayang menyayang, itu tak teruji. Soalnya isteri-isteri pula, ketika suami tidak sayang dia dan dia boleh sayang suami, anda berada dalam laluan torik nubuah dan aulia. Sebab menyayangi orang yang membenci kita, ini satu kemuliaan di sisi Allah. Berapa ramai orang sayang Allah, tapi Allah sayang kita kan? Berapa ramai orang puji Allah, tapi Allah sayang kita. Bukti tu Allah hidupkan kita. Walaupun orang banyak tak kenal Allah. Jadi ini peluang. Ambil peluang. Ustaz, isteri saya benci saya Ustaz. Bagus. Kamu sayang tak isteri? Saya sayang Ustaz isteri saya ni. Kenapa sayang isteri kamu? Kerana sayang ini dari Allah. Saya zahirkan kasih sayang ini untuk membuktikan saya ada kasih sayang ni Ustaz. Biarlah isteri saya tu marah saya. Bagus. Tapi jangan takut nak marah isteri tu kalau dia buat salah. Baik Ustaz, saya akan marah isteri saya tu kalau dia buat salah. Kan jangan ada pula sayang tapi terkedu terus diam. Itu tak boleh. Itu salah. Itu salah di sisi agama. Tak ramai yang boleh buat macam tu. Sebab itulah tak ramai yang ke syurga. Isteri-isteri tak ramai kan yang boleh tahan dengan suami macam tu. Sebab tu sikit yang jadi isteri solehah. Suami-suami sama lah, 2 kali 5 lah. Suami pun sama. Isteri tengah baik boleh lah. Isteri baik, semua nak okey, isteri saya ni baik. Tunggu isteri tu mengamuk sekejap lagi. Isteri tu condemn cukup-cukup kita. Nak sayang dia lagi. Di situlah tercabar ni seorang kejantanan seorang lelaki. Dia jantan tak jantan nanti. Dia kata, geram aku katanya. Aku cari perempuan lain. Ini yang berlaku.
Berzumba dia kat sana. Ya, perempuan, berbalik tadi isu perempuan. Perempuan ni perhatian, tak kisahlah dia berdakwah pun. Sebab tu hati-hati perempuan yang berdakwah, bukan tak boleh. Tapi kalau anda dah duduk depan, lelaki ajnabi boleh tengok dan terdetik dalam hati, nice, habis. Nice saja habis lah. Tak kisahlah macam mana pun. Sebab tu suami jaga. Awak ceramah dekat perempuan je lah, buat kuliah tertutup. Kuliah tertutup muslimat saja. Muslimat je kenal. Tapi payah kan, sebab semua orang nak tahu. Laki pun nak tahu. Laki pun kadang-kadang duk tengok, betulkan niat ustaz. Memanglah kita betulkan niat. Masalah sekarang, fitnah ada depan mata tu. Nampak? Okey, perempuan perhatian. Dunia kemasyhuran. Harta. Bayangkan harta ada pada perempuan. Bayangkan apa jadi. Masyhur dan perhatian. Dua-dua ada pada dia. Meletup tuan-tuan. Iya, benda ni fitnah. So Ustazah yang mana tu minta maaf lah saya cakap. Anda kena terima realiti ni. Ini hakikat. Motor ready Ustaz yang merdeka ke? Ya. Sama juga. Tutup macam mana pun. Tutup perempuan, pakailah dia tetap fitnah. Ha? Pakai pudah pun sama. Tapi inilah kan, saya bercakap saya tak ada apa-apa isu apa-apa pun sebenarnya. Tapi bila nak kaitkan tentang tadi harta, jaminan, wanita, hati-hati. Perempuan perhatian dunia kemasyhuran. Bayangkanlah. Bayangkan. Belum suara lagi. Betul tak suara pun aurat. Sebab tu perempuan, betul Ustaz Anis, dah kahwin tak ada jaminan boleh kekal, tak ada jaminan. Okey, baik, kesimpulannya adalah letakkan jaminan pada Allah. Allah suruh apa? Contohnya ada kaedah. Contoh, kalau nak jamin harta, jamin dengan pahala. Pahala menjamin harta. Kalau nak jaga suami, jangan jaga suami, jaga amal, jaga ketaatan. Kalau nak jaga isteri, jangan bagi apa yang isteri nak. Didik isteri. Tu isteri tak lari. Didiklah, susahlah ustaz. Sabarlah, didik je lah. Isteri, kalau betul sayang suami, taat dengan suami. Jangan sayang ni pergi pegang dia, marah tak bagi kongsi. Abang kongsi kerat 18. Itu bukan dijaga. Faham? Itu cari pasal. Ni macam sayang tapi bergaduh. Apa cerita? Letak pada amal. Amal yang menjamin. Ini Allah kata. Sebab tu selagi mana perkara itu ada amalan, selagi itulah ada jaminan. Jadi rumah tangga yang tak ada amal, berkecai. Porak peranda, bercerai. Minta maaf cakap. Saya cakap tu terang. Duit yang tak ada amal, habis. Hidupnya tak ada amal, hancur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan jaminan pada Allah dan Allah meletakkan pahala sebagai jaminan. Macam nak jaga harta, sedekah lah, sedekah menjamin harta. Tapi semua kena ikhlas lah. Bila sebut ikhlas, kena betulkan hati lah, niat. Nah. Okey. Baik. Jadi kesimpulan dia adalah, dalam kita menguruskan dunia ini, Waalaikumsalam. Lawa jaket nak order boleh. Ini ni Tuan Zam kita ni, Tuan Zam kita. Ni salah seorang daripada kelab Jannah Bikers ni. Tu dia. Siapa nak order dekat Tuan Zam kita tu. Tuan Ahmad Zamzuri tu. Tu dia.
Tu Tuan Zam, saya buat live tu. Baik. Jadi kita kena uruskan dunia ni bukan dengan jaminan dunia. Kita kena uruskan dunia dengan jaminan pahala. Kita kena mengakhiratkan dia. Kita kena letakkan dunia pada urusan yang hak, urusan yang sebenar. Bang, jangan uruskan dengan kebatilan, mengikut nafsu, kehendak yang terburu-buru, yang tak menentu ni. Sebab tu dalam pengurusan harta, Islam mengurus harta sangat dahsyat. Sebab tu Islam ada Baitul Mal, antara institusi kewangan yang tidak pernah pupus sampai sekarang. Itulah institusi kewangan Islam. Bank Dunia baru, MMF semua baru. Itu pun dia guna konsep Islam. Apa dia? Konsep dia kena donate. Dia ada 9 orang yang utama, yang mesti 20% daripada semua duit dia kena bagi dekat pergerakan dia panggil Illumination, Freemason. Dan mereka ni bergerak untuk Dajjal. Dajjal, diorang kena bai'ah. Tengok, diorang pun buat sebab kepercayaan. Kepercayaan diorang yang lead mereka punya bisnes. Kita seboleh-boleh nak jauhkan daripada agama. Seboleh-boleh nak jauhkan daripada perjuangan. Mereka dah kajilah. Saya dah kaji pasal Illuminati, walaupun tak detail. Rockefeller semua tu, 9 orang yang menjadi dia punya think tank dia. Dan setiap bisnes mesti ada related dengan bai'ah dia. Sebagai contoh IMF, dia pun guna konsep agama Islam, jamaah. Islam dah buat dulu dah Baitul Mal. Itu Nabi SAW asaskan. Bayangkan, harta Baitul Mal ada sampai sekarang. Siapa yang pandai huruf harta? Mestilah orang agama. Siapa yang pandai huruf harta? Mestilah Islam. Jangan lagi daripada agama. Tengok Mekah, makin kecil ke makin besar? Makin besar. Uruskan dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi saya kira cukup setakat tu dululah. Ni pun signal tiba-tiba dia low pula, signal ni jatuh. Pagi ni bila berjaket Transformer. Yalah Tuan Zam kita, lain macam semangat dia ni. Jadi super. Tak ada. Kita bantu-bantu promote insya-Allah. Okey? Baik. Jangan lagi pada agama hidup merana. Baik, saya rasa cukup setakat tu dulu. Alhamdulillah. Kesimpulannya, jangan salah letak jaminan. Uruskan dunia dengan jaminan Allah. Apa yang Allah jamin, sila uruskan. Ikut jaminan Allah. Jangan termakan dengan jaminan kapitalis. Jangan termakan dengan jaminan kebendaan. Jangan termakan dengan jaminan masa depan. Itu semua batil. Merosakkan akidah. Akidah songsang. Hati-hati. Bila bercakap, pastikan ada asas agama. Bila ada cerita masa depan, tanya dulu dia ni ada asas agama tidak. Jangan suka-suka cerita dia. Jangan nak lapik-lapik. Jangan nak tampal-tampal. Mesti kena ada asas agama. Cerita bab harta, minoriti saja. Bukan main agenda kita harta. Harta adalah part of life. Bukannya the life. Bukan hidup. Tapi part of life. Sebahagian kecil sahaja harta. Dia bukan sebahagian besar. Kalau celik mata cerita harta, tutup mata cerita harta, bangun cerita harta, mengana? Orang nak cerita pahala. Biasa, tapi kalau pahala pula, ustaz-ustaz pula ya. Itulah masalahnya. Orang pun tak nak cerita bab harta, bab pahala. Sibuk cerita bisnes, nak kembangkan bisnes, nak kembangkan harta. Lepas tu barulah cerita sikit-sikit bab zakat, sikit-sikit lah ekonomi ummah, sikit-sikit je. Tapi lebihnya dia. Tu hati-hati hati-hati. Jadi insya-Allah siapa yang nak berhajat juga untuk belajar tentang mukmin niaga, boleh inbox nanti. Borang dah nak siap, sabar sikit. Dah siap borang, saya akan blast kepada semuanya PM saya. Minta maaf ada yang saya tak reply, tapi saya dah baca. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang support untuk join kelas talaki secara berdepan, intensif kehidupan dan juga mukmin niaga. Untuk mukmin niaga tu slot dia petang pukul 2.30 sampai pukul 4.30 sebelum asar kita berhenti dan kita sambung sikit, dan dia akan ada personal talaki secara perseorangan untuk orang yang ada bisnes. Kita nak design bisnes supaya benar-benar menguruskan mengikut haknya, dan kita bercadang untuk membina satu pergerakan yang
selari dengan Telaga Biru Ruman, Telaga Sayyidina Osman bin Affan, satu konsep yang tak habis-habis. Kita nak satu macam tu. Mudah-mudahan di dalam ini yang menonton adalah individu-individu yang berkecimpung dalam pengurusan perniagaan, berniat untuk perbetulkan kembali struktur perniagaan mengikut kepada kebenaran. InsyaAllah, terima kasih kepada semua yang mengikuti live saya pada pagi ini. Dan siapa yang nak ikut ride saya petang ini untuk kuliah di Seremban, orang Seremban, nilai-nilai, kita jumpa di boleh PM saya lah, siapa yang nak ride dengan saya petang ni, insyaAllah. Itu saja. Dan selamat berpuasa, selamat berbuka juga kepada yang berpuasa. Doakan saya, doakan semua jemaah yang ada dalam ini semua, supaya Allah limpah ruahkan rezeki, Allah kayakan hati dan harta yang berkat, Allah masukkan kita semua dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi siapa yang join tu PM saya insyaAllah. Walaupun saya tak reply, tapi saya take note, PM saja. PM dekat personal boleh, dekat page pun boleh, dua-dua. PM saja, nanti saya akan buat catatan dan saya akan bagi borang bila dah siap. Itu saja. Terima kasih banyak. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.